antum dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yang bermaksud tiap-tiap yang berjiwa akan merasai mati dan kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Sebab itu seorang hamba Allah harus selalu ingat bahawa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahawa dia sedang berjalan menuju kematian dan bahawa dia sedang menunggu kematian, entahkan pagi ini, petang ini ataupun mungkin esok. Dan sungguh indah sebenarnya kalau saya nak kongsikan kepada para penonton ungkapan Ali bin Abi Talib yang mana katanya, sesungguhnya kematian terus mendekati kita dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahawa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus sentiasa sedar bahawa kita tidak kekal di bumi ini, kerana yang kekal adalah syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di kawasan pengkebumian Allahyarham juga kelihatan semakin sesak, di mana orang ramai dan ahli keluarga juga mahu merakamkan sesuatu saat akhir Allahyarham masuk ke liang lahat. InsyaAllah para hadirin sekalian, kami di RTM akan terus menerus membawakan secara langsung ini sehinggalah kita akan sama-sama dengarkan bacaan talqin yang akan disempurnakan tatkala jenazah Allahyarham Tan Sri Adnan Haji Satim ini selesai disempurnakan pusaranya. Sedikit masa saja lagi, InsyaAllah agak sukar juga untuk kami bawakan visual yang terbaik buat para penonton, tapi inilah yang kami cuba sedaya upaya kerana begitu ramai sekali rakyat yang berada di setiap penjuru pusara Allahyarham, dan insyaAllah kita akan sama-sama nantikan dengan penuh sabar sambil jangan kita lupa sekali lagi, kalau saya boleh ingatkan, sambil-sambil kita menyaksikan secara langsung yang kita bawakan ini, jangan lupa untuk kita titipkan doa, bacakan Al-Fatihah dan juga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, supaya tak kala masa kita dijemput ilahi nanti akan ada insan-insan yang akan menghadiahkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita nanti. Kerana tak kala terputusnya nyawa dari badan, maka tidak ada lagi yang akan mengiringi jenazah, melainkan 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan juga doa anak yang soleh. Moga-moga segala yang kita laksanakan di muka bumi ini, jangan lupa untuk kita laksanakan juga saham-saham kita di akhirat nanti, insya-Allah. Dan sekarang pusara Allahyarham sudah diisi dengan tanah yang turut dibantu oleh orang-orang awam dan anggota tentera yang terlibat dalam majlis pengkebumian ini. Nior gading puncak mahligai, buat ketupat berisi inti,
hancur daging, tulang bercerai, belum ku dapat, belum berhenti. Pantun yang sentiasa dizahirkan oleh Raham sewaktu hayatnya, dan kita mengharapkan pemimpin-pemimpin yang akan mewarisi kepimpinan di negeri Sarawak ini akan terus membawa aspirasi, meneruskan legasi dan juga mencipta apresiasi penting di negeri Sarawak ini. Semoga negeri Sarawak akan terus dipimpin oleh pemimpin yang berkaliber yang akan memacu pertumbuhan dan juga memberikan impak yang terbaik buat rakyat Sarawak. Jadi para penonton sekalian, kita sekarang tercuba untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk majlis pengubian Allahyarham Tan Sri Dr. Petinggi Adnan Satem. Hanya ingin dikenali sebagai Tok Nan ataupun CM Nan di kalangan rakyat Sarawak kerana beliau tidak menyukai protokol yang panjang di dalam menyebut namanya. Inilah individu yang dimaksudkan, pemimpin nombor 1 Sarawak Bumi Kenyalang, Ketua Menteri Sarawak yang kelima, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan bin Satem. Usia kepimpinannya menerajui kerajaan negeri Sarawak. Walaupun dikatakan masih baru, tetapi beliau adalah orang yang lama dalam dunia politik Sarawak maupun Malaysia itu sendiri. Dan mungkin tanpa kita ketahui, di sebalik sejarah pemimpin nombor 1 di Sarawak, Tok Nan merupakan satu-satunya anak jati berketurunan Melayu Sarawak yang pertama memegang tampuk kepimpinan jawatan nombor 1 di Sarawak. Walaupun usia kepimpinannya menerajui Sarawak hanya bermula pada tanggal 28 Februari 2014, namun kelantangannya dan seriusnya beliau di dalam memastikan hak-hak rakyat Sarawak tanpa mengira kaum di bandar maupun luar bandar menjadikan beliau dikagumi, disayangi oleh segenap lapisan masyarakat Sarawak sekarang. Dan di sebalik ada suara-suara sumbang yang cuba mewarnai visi dan misi beliau, Tok Nan tidak pernah menoleh ke belakang. Sebaliknya, hanya terus maju dan maju sehingga membolehkan beliau dikenali sebagai CM untuk semua. Dilahirkan di Kuching pada 27 Januari 1944 dan mendapat pendidikan awal di St. Joseph Primary School, Kuching. Allahyarham atau Patinggi Adnan Satem pernah bertugas sebagai seorang wartawan dan guru sebelum melanjutkan pengajian dalam bidang undang-undang di Adelaide, Australia. Selepas menamatkan pengajian pada 1970, beliau dilantik sebagai magistrat. Allahyarham dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang kelima pada 28 Februari 2014 selepas Ketua Menteri ketika itu, Tun Bin Sri Abdul Taib Mahmud, mengundur diri dalam arena politik. Sememangnya tidak akan kedengaran laungan OHA ataupun UU dan sindiran dalam gurauan ketika di majlis perasmian ataupun majlis rasmi kerajaan daripada insan berjiwa rakyat ini. Hanya Fatihah yang dapat disedekahkan buat masa ini oleh hadirin sekalian, dan jasa beliau amatlah dikenang oleh segenap lapisan masyarakat di Bumi Kenyalang. Alhamdulillah, kita berada di saat-saat akhir kerana dapat kita saksikan pusara Allahyarham hampir lengkap disiapkan oleh petugas-petugas yang terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia
dan juga petugas-petugas khas. Sepanjang tempoh singkat Allahyarham memimpin Sarawak, beliau sebenarnya telah membawa satu impak besar kepada Sarawak dan rakyatnya melalui dasar-dasar yang beliau perkenalkan, terutama sekali dalam perjuangannya berhubung penurunan kuasa daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Dan antara prinsip yang ataupun dasar-dasar yang diperkenalkan sepanjang pemerintahan Allahyarham ialah Bumi Putra di Sarawak tidak boleh diklasifikasikan sebagai lain-lain di borang-borang pejabat-pejabat kerajaan. Di bawah pemerintahan beliau juga yang komited dalam membantras jenayah dalam pentadbirannya, beliau juga mengajak wakil rakyat, menteri-menteri kabinet negeri dan setiausaha politik untuk menandatangani ikrar integriti. Selain daripada memperkenalkan tiada GST ke atas perkhidmatan yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan. Pada masa yang sama juga, setelah sekian lama, Sarawak pada akhirnya mengisytiharkan 22 Julai sebagai cuti umum dan dinamakan Hari Sarawak bermula tahun lepas yang turut dipimpin oleh Datuk Ahmad Petinggi Tun.